الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Karena kita masih berada pada hari Tasyriq, jadi kita isi kuliah subuh pagi ini dengan sedikit maklumat tentang ibadat korban. Hukum melakukan korban ini adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut bagi orang yang mampu, dan makruh jika tidak melakukannya. Dan ia juga menjadi muakkadah ainiyah, yakni sunat yang dituntut ke atas orang perseorangan. Dan sekiranya ke atas orang perseorangan jika dia tinggal sendirian, nama dia sunat ainiyah. Dalam sebuah rumah tu dia duduk seorang-seorang dia, maka disunatkan ke atas dirinya seorang. Tetapi kalau dalam sebuah rumah itu ada ramai, maka ia menjadi sunnah muakkadah kifayah, macam fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau seorang dah buat, yang lain dah tak disalahkan, tak berdosa. Sunat kifayah, seorang dah buat, yang lain sudah tak buat pun tak apa lah. Jadi kalau kita duduk dalam rumah tu 6 orang, seorang saja daripada 6 tu buat korban, maka 5 lagi tak buat pun tak apa dah. Tapi kalau buat 5 orang, 6 orang, itu yang terbaik lah. Jadi dalam sebuah keluarga yang duduk dalam sebuah rumah, dituntut secara umum, disunatkan secara umum kepada salah seorang daripada mereka yang semua itu. Kalau ayah buat korban, mak dengan anak-anak tak buat pun tak apa lah. Kalau mak, suami ataupun isteri yang buat korban, maka salah seorang buat cukup dah. Tapi kalau buat lebih ramai, itu lebih baik. Jika ramai yang melakukan korban itu adalah lebih baik. Orang yang nak melakukan korban disunatkan tidak menanggalkan bulu-buluan, kuku dan sesuatu yang ada pada dirinya apabila telah masuk 1 hari bulan Zulhijjah. Dia jangan potong kuku dia. Kalau dia nak potong kuku dia, rambut dia, dia potong sebelum 1 Zulhijjah. Bila masuk 1 hari bulan, disunat biak kuku dia dengan rambutnya, dengan bulu-buluan di badan dia tu ada, dan ditanggalkan setelah selesai korban. Jadi kalau korban itu 10 Zulhijjah, 10 hari. Kalau 11, hari ke-11. Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi
syai'an, rawahu Muslim. Apabila telah masuk 10 Zulhijjah, maka jangan seseorang daripada kamu yang ingin melakukan korban menyentuh, yakni menggugurkan rambut dan kulitnya walau sedikit pun. Jangan di sini hukum dia makruh, kalau dibuang juga makruh, tak berdosa. Kelebihan berkorban yang pertama, menambah amal pahala kebajikan. Sehelai bulu yang ada pada binatang yang kita buat korban itu diberikan satu pahala. Jadi kalau seekor lembu, seekor kambing ni kita tak tahu nak bilang dia punya bulu yang ada di badan dia, maka banyak itulah pahala kita dapat. Kalau 500, kalau 1000 lah pahala kita dapat. Berdasarkan hadis Imam Tirmidzi, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Orang yang berkorban itu akan dikurniakan bagi setiap bulu binatang korbannya dengan satu pahala. Yang kedua, dia penghapus dosa. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, ya Fatimatu qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dhunubik. Wahai Fatimah, pergilah ke tempat korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu akan diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Yang ketiga, mendapat kemuliaan. Fadilat yang ketiga, mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas dhahu wahtasibu bidima'iha fa inna ad-dama wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi hirzillahi azza wa jalla, rawahu Tabrani. Wahai manusia, kamu lakukanlah ibadat korban dan berharaplah pahala daripada Allah dengan darahnya itu. Sesungguhnya darah korban itu jika ia jatuh ke bumi, maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah berbunyi, ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah Azza wa Jalla min hiraqatid dam. وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Dan sesungguhnya binatang korban itu datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadat korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu ikhlaskanlah niatmu dalam melakukan korbanmu. Hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, qala ashabu Rasulillah SAW, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qala fas-suf ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin min as-sufi hasanah. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apa kedudukan korban ini? Rasulullah SAW menerangkan, berkorban adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka bertanya lagi, apa yang akan kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dengan setiap helai bulu binatang itu satu pahala. Mereka bertanya lagi, jika bulu itu tebal, suf, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dengan setiap helai bulunya yang tebal itu satu pahala ataupun satu kebaikan. Jadi kelebihan berkorban antaranya satu bulu yang ada di binatang korban, satu pahala. Dan kita tak boleh bilang berapa banyak bulu binatang yang ada di kambing dan lembu itu. Cuma masalah dia, kalau kita nak bagi tunggu duit mai seketui 700 nak bagi sebelum korban susah, maka menjadi amalan sebahagian tempat. Di gua ni pun ada, tempat lain pun ada, mereka himpun duit secara bulanan. Jadi ni nak masuk 1 Muharram dah himpun dah.
Sebulan RM50, 10 bulan 500, 12 bulan 600. Berarti tinggal nak masuk bulan Zulhijjah, kita dah ada 500. Tambah lagi 200, cukup 700, boleh satu tumpuk. Tu setengah orang dia buat. Setengah bila duit dia banyak sikit, bulan lepas 50, bulan sekali 50, bulan ketiga bagi 100 pula. Bulan keempat patah balik 50. Jadi tiap-tiap bulan dia bagi antara 50 ke RM100. Mungkin sebulan 70, 10 bulan 700. Dalam masa 10 bulan dia sudah boleh buat korban satu tumpuk untuk tahun akan datang, dengan syarat tiap-tiap bulan dia bagi ke orang ataupun dia himpun RM70. Jadi di sini kita dengar cerita ada ketua himpun duit. Siapa nak buat korban, main duit tiap-tiap bulan kat saya, tulis nama, bulan ni bagi berapa, 50, bulan depan bagi berapa, 100, ataupun tiap-tiap bulan bagi 70, bulan ni 70, bulan 10 bulan 700. Akhirnya bila main musim raya korban 40 ekor kali sembelih. Pasal apa? Semua orang mampu buat korban kerana dia bagi duit macam mana dia bayar kereta, dia bayar rumah, dia bayar karan, dia bayar ayak. Karan tiap-tiap bulan bayar, ayak tiap-tiap bulan bayar, kereta tiap bulan bayar. Kereta ratus-ratus, 700, 1000. Rumah tiap-tiap bulan bayar bagi orang yang beli rumah. Jadi tengok orang beli kereta, orang beli rumah, ribu-ribu dua-dua tu boleh bayar tiap bulan. Maka orang nak buat korban juga, dia boleh buat cara sebulan RM70, 10 bulan 700. Maka sampai hari raya dia tak kena cari 700 ketul lah, kerana dia dah bagi tiap-tiap bulan RM70. Dia bulan tabung pun tak apa, tabung rumah dia sebulan 70, 10 bulan 700. Macam mana orang nak pergi umrah, haji umrah, tiap-tiap bulan dia potong untuk tabung haji 50 ataupun RM100. Kalau dia potong sebulan RM100 untuk tabung haji, 10 bulan setahun 1,200, 10 tahun 12,000. Jadi setelah 10 tahun kita mampu pergi haji kerana kita himpun sebulan 100. Begitu juga korban, kita himpun sebulan RM70, setelah 10 bulan kita dah mampu buat korban. Kalau kita bercadang nak buat korban dan kita tak mampu nak bagi cash 700, kalau orang yang gajinya lebih, dia tak gaduh himpun macam kita, dia hanya tunggu nak raya, orang ambil minta duit nak buat korban, dia bagi. Ada setengah orang dia kata mahal sangat buat di Malaysia ni, cari yang murah je, Kemboja 350. Dia kata daripada tak buat langsung, baik buat hak separuh harga. Buat mana? Entah buat di Afrika kan, mana hak murah sikit. Yang penting niat dia nak buat korban, boleh buat walaupun jauh. Dan orang yang buat jauh tu tak sah niat korban sunat, niat korban wajib terus. Dia memang tak makan pun, tengok pun tak, maka dia dapat pahala korban wajib. Hak sini dia buat korban sunat, masa dia nak makan semua. Kalau dia buat korban wajib, dia tak makan terus, orang lain dia bagi dia korban lain, lagi banyak pahala. Waktu berkorban bermula pada pagi raya, sekadar berlalu semayang sunat raya 2 rakaat dan khutbah yang ringkas, dan berkekalan sehingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Sampai maghrib tadi. Lagi tak masuk maghrib boleh buat korban. Orang kemudian wakil korban. Kalau kita wakil korban, kita wakil kepada orang yang tolong uruskan korban kita itu untuk tolong niat kat kita, tolong niat bagi pihak kita. Jadi saya wakil kamu untuk menguruskan korban saya, maka orang yang nak menguruskan tu dia kena niat, tolong niat kepada orang yang bagi wakil tadi. Jadi naklah
orang yang menyerahkan binatang korban ataupun yang banyak duit untuk korban itu menyuruh wakilnya berniat bagi pihak dirinya ketika dia menyembelih korban tersebut, ataupun kita wakil kat tukang sembelih tolong niat, ataupun kita wakil kepada pengurus kepada korban itu tolong niat kat kita bila tiba masa kan niat korban ni masa sembelih. Nawaitu al-udhiyat al-masnunah, sahaja aku melakukan korban yang sunat. Itu salah satu cara niat, supaya bila sebut niat kita boleh makan sebahagian daripada daging korban hak kita sebut buat tu sendiri. Binatang korban unta, lembu, kebau atau kambing atau kibah. Unta 5 tahun ke atas, lembu 2 tahun, kebau 2 tahun, kambing 2 tahun, kalau kibah setahun ke atas. Warna-warna yang dipilih, kalau boleh pilih, yang paling bagus sekali warna putih. Lembu kalau putih itu baik lagi. Lepas tu warna kuning, lepas tu warna putih yang tidak bersih, campur dan sebagainya. Kemudian binatang yang tak boleh buat korban, binatang yang buta atau rosak matanya, binatang yang tempang kakinya, binatang yang nyata sakitnya sampai kurang daging, binatang yang kurih kerana sakit atau kurang makan atau gila dan sebagainya, binatang yang telinganya terpotong walaupun sikit, ekornya terpotong walaupun sikit, gugur semua giginya sehingga menghalangnya makan rumput, binatang yang berpenyakit gila atau yang kena penyakit kurap, binatang yang bunting, kerana bunting itu mengurangkan dagingnya, disebut dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Mughnil Muhtaj. Binatang yang baru beranak boleh dibuat korban berdasarkan pendapat Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Imam Ramli dalam Nihayah. Jadi ada binatang yang ada aib, ada kecacatan yang masih boleh buat korban, ada kecacatan tak boleh buat korban. Kecacatan yang tak boleh buat korban seperti tak ada telinga atau telinganya terpotong ekor, terpotong lidahnya, binatang yang kurus sehingga mengurangkan dagingnya, binatang yang berkudis walaupun sedikit kerana rosak dagingnya, binatang yang buta sebelah matanya dan butanya itu nyata, binatang yang buta kedua belah matanya, binatang yang sangat tempang, binatang yang sedang bunting, yang sedang mengandung anak dia, tak boleh buat korbannya tu. Aib yang boleh dibuat korban seperti tak ada tanduk. Pasal apa tak ada tanduk boleh buat korban? Pasal tanduk orang tak makan, tak mengurangkan dagingnya, atau patah tanduknya, atau terbelah telinganya masih boleh dimakan, berlubang telinganya tetapi tidak hilang dagingnya, tidak berekor sejak dilahirkan, tanggal sebahagian daripada giginya. Binatang yang dikasih boleh buat korban. Kalau korban itu korban wajib, kita tak boleh makan. Kemudian menjual daging korban, memakan daging korban sunat. Kalau kita niat korban itu korban sunat, maka boleh kita makan sebahagian daripada daging korban itu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Suratul Hajj ayat 28, Allah berfirman, maka makanlah daripadanya dan berikanlah makan kepada orang yang sangat fakir. Hukum mensedekahkan daging korban sunat, wajib mensedekahkan sebahagian daripada daging korban sunat itu secara mentah, dalam keadaan mentah kepada orang fakir miskin. Ambil sikit, kita buat korban setumpuk, kita boleh 12 kilo, kita ambil sekilo, sekurang
ambil sekilo bagi kepada fakir miskin, lepas lah hak wajib tadi secara mentah. Hak sebelah kilo lagi kita nak buat kenduri kan, nak makan sendiri kan, nak simpan peti air kan, nak bagi kat orang boleh dah, cuma kurang afdal. Yang afdal kita makan sikit, bagi semua hak lain. Hak kedua kita bagi 3, 1/3 sedekah kat fakir miskin, 1/3 bagi kat orang kaya, 1/3 untuk diri kita dan keluarga. Itu cara kedua. Cara kedua dibagi 3. Yang paling afdal sekali kita makan sikit saja. Yang bagi kita bagi. Nabi SAW makan sikit. Makan apa? Makan hati binatang. Kita sembelih kambing, hati tu kita ambil sikit. Kalau nak ambil daging pun sikit. Beberapa suap untuk mengambil berkat daripadanya, kerana makan itu lebih dekat kepada taqwa dan menjauhkan diri pada sifat mementingkan diri sendiri. Makan semua kali tak boleh. Mesti kena ada sikit diambil secara mentah dan disedekahkan kepada fakir miskin. Yang pasti menerima tu fakir miskin. Sikit daripada korban itu sekurang-kurangnya. Jangan 100% masak, 100% buah dalam peti ais kita simpan. Tak boleh. Kena ada sikit diberikan secara mentah kepada fakir miskin. Kalau yang terima tu orang kaya, yang tu tak nama sedekah, yang tu nama hadiah. Orang tanya, apa hukum menjual daging korban? Kita nak buat korban, kita jual. Memang tak boleh. Kawan hak terima tu, boleh hak dia jual. Lalu ulama kata dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang terima itu kaya ke miskin? Kalau hak terima tu orang miskin, jadi hak dia boleh jual. Dia miskin, duit tak ada, dia dapat daging korban banyak tumpuk sangat, kau ni bagi sekilo, kau ni bagi sekilo, tengok 15 kilo dia dapat, nak makan tak larat, maka dia nak jual setengah. Dia boleh jual kerana dia orang miskin. Tapi orang kaya tak boleh jual. Orang kaya sama ada dia makan sebagai hadiah, atau dia mensedekahkan kepada fakir miskin yang lain. Itu disebutkan dalam kitab, menghadiahkan. Kemudian orang tanya lagi, menghadiahkan daging korban kepada orang kafir. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat muktamad mazhab Syafi'i, haram memberikan atau menghadiahkan daging korban mentah atau setelah dimasak kepada orang kafir. Kerana korban adalah perkara yang berhubung dengan ibadat. Jadi sebagaimana zakat tak boleh bagi ke orang kafir menurut kebanyakan ulama, kalau ada pun pendapat yang kecil, daging korban pun tak boleh bagi ke orang kafir. Hak masak pun tak boleh bagi, hak mentah tak boleh bagi. Dalam kitab I'anatul Talibin. Daging korban dijadikan upah tak boleh juga. Melainkan kita bagi berdasarkan pasal upah, pasal penerima itu layak terima sebagai fakir miskin atau layak terima sebagai orang kaya. Kalau dia kaya, jadi hadiah ke dia. Kalau dia fakir miskin, jadi sedekah ke dia. Kita bagi kat tukang sembelih, kita bagi kat tukang lapah, bukan upah untuk mereka, tapi bagi dengan sebab mereka orang Islam yang layak terima atas dasar sedekah kalau mereka orang fakir miskin, layak terima atas dasar hadiah kalau mereka orang kaya. Mungkin kita bagi seorang sekilo atau seorang 2 kilo, yang penting bagi itu bukan upah untuk mereka, bagi itu sebagai sedekah atau hadiah. Daging korban dijadikan jamuan, boleh bagi jamuan setelah kita keluarkan yang mentah tadi sikit, bagi kepada fakir miskin. Hak baki untuk nak buat kenduri kan, nak bagi jamu kan, nak terpulang. Kalau kita buat korban ke orang masih hidup, maka perlu kepada izin dia. Saya nak buat korban kepada jiran saya nak buat korban kepada kawan karib saya nak buat korban kepada anak saya yang duduk di luar negara. Bagi tahu dia, ayah nak buat korban untuk kamu. Dia setuju, maka jadilah korban untuk dia. Korban untuk orang mati, pendapat yang pertama menyatakan tak sah kalau melainkan kalau orang mati itu berwasiat.
Jadi kita nak mati, kita habaq kat anak kita, kalau kamu mampu tiap-tiap tahun kamu tolong buat korban kat ayah lah, kat mak lah, maka anak kita pun tak jadi tekanan. Sebab kita kata kalau mampu, maka tiap-tiap tahun dia buat korban kat kita. Kita duduk dalam kubur 20 tahun dia buat korban kat kita, lagi dia tak mati. Karena kita wasiat kat dia, suruh dia buat korban kat kita kalau dia mampu. Kalau dia tak wasiat, tak sah. Melainkan pendapat kedua kata boleh, dengan syarat kita lepas korban kita niat, kita berdoa supaya Allah sampaikan pahala korban kepada si mati. Seperti kita buat tahlil, lepas tahlil kita baca doa sampaikan pahala tahlil kepada si mati. Kedua-dua pendapat itu disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj dan kitab lainnya. Mewakilkan orang lain untuk menyembelih korban, membeli, menyembelih, mengagihkan daging-daging korban, boleh. Berdasarkan Nabi SAW sembelih 100 ekor binatang korban, 63 ekor Nabi SAW sembelih sendiri, 37 ekor lagi Rasulullah SAW menyerahkan pisau kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menyembelih yang bakinya. Panjang perbahasannya. Kalau korban itu di tempat lain, kita kena, kalau kita buat korban di tempat jauh, kita duduk di Guak, kita buat korban di Al-Ustaz, masuk tumpuk sana, sebelum kita pindahkan daging tu main sini, kita kena sedekah sikit kepada fakir miskin di sana, tempat sembelih tu. Jangan buat main ni 100%. Mungkin di kampung tempat kita buat tu ada fakir miskin, maka kena bagi kat fakir miskin dulu sikit, sekilo, kado kak, baki baru kita tanggung buat atas lori balik main tempat kita. Jangan kita sembelih di Kolon Nerang ke, sembelih di Gurun ke, sembelih di Al-Ustaz 100% buat main daging sini, balik rumah tempat kampung kita. Tak boleh memindahkan daging korban, melainkan setelah kita keluarkan hak fakir miskin di tempat sembelihan itu untuk diberikan. Itu disebutkan dalam sebahagian kitab. Dalam kitab I'anah kata haram memindahkan daging korban dari tempat korban itu. Ini maksudkan daripada korban sunat bagian yang wajib disedekahkan. Jadi keluarkan yang wajib disedekahkan dulu, baru kita pindahkan daging yang kita nak balik main rumah kita tadi. Kalau korban di satu negara lain, negeri lain, maka saya nak pindah daging korban, nak sembelih sini, nak pergi sana susah, maka kita pindahkan duit. Macam orang buat di luar negara tu, orang hantar duit, bukan hantar lembu naik kereta terbang, hantar duit pergi sana, dia beli lembu sana, dia buat korban. Yang tu dibolehkan. Dalam kitab I'anatul Talibin kata wa amma naqlu darahima min baladin ila baladin ukhra liyashtariya biha udhiyatan fiha fahuwa jaizun. Adapun memindahkan wang daripada satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli binatang korban di negeri tersebut, maka ia, yakni memindahkan wang itu adalah diharuskan. Jadi hak orang buat lah ni, saya duduk di Kedah nak buat korban di Kelantan, saya duduk di Kedah, saya di Malaysia, saya nak buat korban di Kemboja, maka kita pindahkan duit di sana, orang sana beli lembu buat, kita wakil kat orang sana buat. Yang tu diharuskan. Yang tak boleh tadi memindahkan daging korban dari satu tempat ke satu tempat yang lain, melainkan setelah dikeluarkan hak fakir miskin sedikit sekurang-kurangnya daripada hak fakir miskin di situ. Habis kot. Itu sebahagian kecil daripada perbincangan kita berkenaan dengan korban, walaupun ada lagi yang lain. Mudah-mudahan kita dapat maklumat daripada satu dua isu korban yang kita bincangkan pada pagi ini, kerana kita masih berada pada hari raya korban. InsyaAllah besok kita sambung tafsiran kitab kita seperti biasa. Masih kita membicarakan ayat dalam suratul An'am.
Dan hari ini kita dah bincangkan secara ringkas satu dua isu berkenaan dengan korban ini. Mudah-mudahan ada manfaat terhadap apa yang kita bincangkan. Dah pukul 7.30, kita berhenti tadi dulu. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.